pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Baik, hari ini Cikgu akan perkenalkan kamu kepada satu permainan, satu permainan, yaitu yang dinamakan sebagai permainan reka perkataan. Cikgu berikan kepada kamu beberapa huruf yang kamu perlu susun supaya kamu mendapat perkataan yang bermakna. Perkataan yang bermakna. Oke. Rasanya perkataan ini boleh disusun menjadi perkataan apa? Lepak. Hah? Lepak. Oke, lepak satu, betul. Oke, yang kedua? Peka. Mesti huruf itu semua ada. Oh. Nah, lima huruf yang Cikgu berikan itu mesti ada. Ya. Tadi sudah lepak satu, betul. Ya, lepak. Satu lagi apa? Perkataan lain? Hah? Perkataan lain? Apa dia? Coba susun. Boleh kamu dari kanan, boleh dari kiri. Hah? Apa dia? Kuat suara kamu sedikit. Apa lagi? Kepal. Ke depan. Oke? Ke depan. Ada lagi lain? Ada lagi perkataan lain? Baik, ke depan. Ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, kita pun akan berhadapan dengan berbagai perkara menarik, ya. Daripada satu benda itu kita boleh jadikan dia kepada benda-benda yang lain. Ya, contohnya perkataan ini tadi satu ialah lepak dan satu lagi ialah kepal. Ya. Baik, lepak itu apa artinya? Lepak. Hah? Berehat bersama kawan. Berehat bersama kawan. Oke, ataupun ada perkataan lain, ada situasi lain yang boleh kita hubungkan dengan lepak ini selain daripada berehat dengan kawan-kawan. Mungkin bercakap-cakap dengan kawan. Baik. Kepal pula apa dia? Kepal ini apa? Benda yang dikepal. Benda yang dikepal. Ya. Dan hari ini pun kita akan melihat sesuatu yang ada kaitan dengan perkara yang kedua ini, yaitu kepal. Ya. Dalam sistem bahasa Malaysia, kepal ini dikategorikan sebagai apa? Dikategorikan sebagai apa? Dikategorikan sebagai apa ini? Perkataan apa? Adakah dia kata kerja, adakah dia kata nama, ataupun adakah dia suatu istilah yang kita boleh rujuk dengan benda ini? Apa? Coba ingat pembelajaran kamu pada minggu lepas. Ada kamu berjumpa dengan perkataan ini? Adakah? Apa Dede? Ada? Si Benedi sudah sebut nih tadi. Apa dia Benedi? Kepal. Ialah kepal. Kepal itu ialah Penjodoh bilangan. penjodoh bilangan. Betul. Ya, penjodoh bilangan. Salah satu daripada penjodoh bilangan. Oke, kalau kamu ingat-ingat, minggu lepas tu kita sudah berkenalan dengan penjodoh bilangan kawan, ya, kawanan, kumpulan, ya, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi penjodoh bilangan yang kita sudah berkenalan? Hah? Apa lagi? Kan tidak tahu apa-apa tentang penjodoh bilangan? Hah? Sepasang. Pasang, ya, bagus Benedi. Ya, satu perkembangan yang baik. Ya, pasang. Apa lagi? Penjodoh bilangan lain? Apa? Awan. Awan. Apa penjodoh bilangannya? Serawan. Serawan. Oke, rawan. Apa lagi? Sikat. Sikat. Ya. Kelompok. Kelompok. Ada lagi? Gugus. Gugus. Baik. Ya, itu semua ialah penjodoh bilangan. Baik, kita tengok dulu penjodoh bilangan ini. Ya,
Ya, tengok di depan pada screen di depan. Ya, coba dengar apakah penjodoh bilangan itu yang sebetul-betulnya. Apa dia penjodoh bilangan? Coba baca. Bilangan dalam bahasa Melayu berfungsi untuk mengindahkan gaya bahasa serta melembutkan dan menimbulkan lenggong-lenggong yang menarik dalam bahasa. Kepentingan penggunaan penjodoh bilangan adalah untuk menyampaikan maklumat yang tepat. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang terletak antara kata bilangan dengan kata nama dalam sesuatu apa? dalam sesuatu perasaan nama. Kehadiran kata penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu adalah pada kata nama yang boleh dihitung sama ada konkret atau Apa? Abstrak. Baik. Tahu atau tidak apa itu konkret, apa itu abstrak? Hah? Hah? Tidak tahu. Hah? Baik. Coba kamu tengok penjodoh bilangan ini dalam bahasa Malaysia berfungsi untuk apa? Tidak perlulah panjang-panjang begitu. Untuk penjodoh bilangan digunakan untuk mengindahkan gaya bahasa, ataupun menimbulkan lenggong bahasa supaya bahasa itu lebih menarik hati. Ya, baik. Penjodoh bilangan digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih tepat. Ya. Penjodoh bilangan juga terletak di antara apa? Kata bilangan dan kata nama. Kata nama, bagus. Ya. Baik, kita tengok yang seterusnya. Ini yang cikgu mau kamu tengok. Salji semakin lebat. Beberapa titik air mataku merembes ke pipi. Sayup-sayup rinduku mengusap-usap wajah kerinduanku. Wajah tua ibuku tenang mendidik aku adik-beradik selama 10 orang. Wajah ayah yang gigih mengusahakan sebidang sawah sepeninggal awal ini untuk menyara keluarga. Beberapa gemal padi diletakkan di atas sebuah pondok yang dibina berhampiran sekutul batu besar di pendamnya itu. Segulung rokok daun dihisapnya dalam-dalam. Asap rokoknya keluar berkepul-kepul. Beberapa ekor burung pipit mencuri-curi makan buah padi di celah orang-orang. Ayah menghirup air kopi sambil makan sekepal 2 pulut yang dibekalkan oleh ibu. Secubit 2 gula dicicah bagi menambah sedapnya pulut yang dimakan. Sedangkan aku jemu dengan mi segera di sini. Pohon-pohon sakura memutih di dipunnya salji di luar jendela kamar. Aku terbelenggu dalam kesunyian dingin. Baik, coba kamu tengok perkataan yang bertanda merah di sana itu, yang berwarna merah, ya, merupakan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Baik, cikgu memerlukan seorang murid lelaki, ya, keluar dan cuba klik pada screen komputer itu, ya, dan
kamu lihat apa yang berlaku di sana. Nah, coba Farhan, kliklah mana perkataan yang berwarna merah. Bidang digunakan untuk benda-benda yang luas. Contoh, tanah, tikar, layar, bendang, ladang, dan lain-lain. Ya. Coba kamu baca contoh ayatnya. Semua kampung itu mempunyai 5 bidang tanah. Sebidang tikar terdapat di dalam bilik itu. Berapakah harga sebidang tanah di dusun itu? Tanya Encik Sidik. Oke, bagus. Baik, seterusnya cikgu perlukan seorang murid perempuan. Oke, untuk klik di screen komputer selain daripada perkataan bidang itu tadi. Perempuan siapa? Yang sedang keluar. Klik saja mana-mana. Titik digunakan untuk cecair yang menitik. Contoh, air, darah, embun, air mata, dakwat, dan lain-lain. Oke, coba baca contoh ayatnya. Beberapa titik kawan terkena batu najwa. Beberapa titik air mata mula membasahi pipiku. Masih ada beberapa titik embun pada daun itu. Oke. Dan seterusnya, siapa yang suka lihat? Oke, adik-adik. Mana adik-adik? Gulung digunakan untuk benda yang panjang, lebar, dan bergulung. Contoh, kertas, filem, tikar, tilam, kain, dan lain-lain. Oke, coba baca contoh ayatnya. Melihat beberapa burung bilang nipis di atas almari. Segulung tikar itu dapat memenuhi ruang bilik yang sederhana besarnya. Beberapa gulung film yang kamu mau? Tanya pekedai itu. Oke, baik. Selepas ini kita akan buat ujian minda yang terdapat dalam perisian ini. Baik. Yang ini kita akan lakukan secara berkumpulan. Ya. Kita lakukan secara berkumpulan dan cikgu mahu ya dalam masa yang paling pantas, ya, dalam masa yang paling pantas, ya, seboleh-bolehnya satu kumpulan hanya 2 menit saja, ya, kita tengok bagaimana kehebatan kamu untuk menjawab uji minda ini, ya, kita tengok, baik, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, dan kumpulan 5, ya, berbincang dalam kumpulan kemudian klik. Ya, caranya senang saja. Ya, begini. Ya. Baik. Kumpulan yang pertama dulu. Kumpulan ini. Kumpulan ini di sini. Ya. Kumpulan yang kedua di sini. Berimpun saja di sini di depan komputer. Nah, kumpulan 2 sini. Kumpulan 2 di sini.
Kumpulan pertama berhimpun di sini di depan komputer. Jaga komputer Pak. Oke, kumpulan dua sini. Kumpulan dua di sini. Cepat sedikit bergerak. Ya. Jawab sekarang. Nah, selepas ini akan diikuti oleh yang kumpulan 3 dan kumpulan 4. Nah. Oke, bincang bincang. Kan begini. Oke, kumpulan 3 sana. Dah, Nia. Anda memang Kumpulan 4 sini. tidak. Ayam masukkan di dalam itu Oke, yang kumpulan 5. Sudah siap kumpulan 2? Catatkan berapa yang kamu boleh dapat markahnya. standar yang lebih berat. Standar berapa? Standar yang besar. Oke, Sari. Sari. Catatkan markah. Catatkan markah, Sari. Sudah? Sudah? Kumpulan 1, kumpulan 1. Oke, sudah? Sekarang soalan berapa sudah? Oke, sudah. Berapa markah kamu? Kumpulan 1 berapa markah? 7. Oke, kumpulan 2 berapa markah? 7. Kumpulan 3 berapa? 8. Kumpulan yang belum berapa? Kumpulan 5 kan? Oke, kumpulan 5 ganti dengan kumpulan 2. Ya, kumpulan 5 ganti dengan kumpulan 2. Apa sih? Baik, yang sudah boleh duduk di tempat sendiri. Kita akan buat bergilir. Boleh kembali ke tempat duduk. Boleh kembali ke tempat duduk. Nah, disitulah. Tengok. Jiminda 1. Nah. Klik. Oke, klik. Dia accept kan? Oke. Pergi kepada anak panah seterusnya.
Oke. Baca soalan tuh. Jawab. Mama memberi Ali 2 biji kepingan longgok. Sudah? Coba buat sepantas yang boleh. Bagi kepada butang seterusnya. Oke, sudah kan kumpulan 2 nih? Sudah? Sudah lagi yang belum? Baik, sementara kita menunggu kumpulan 5 menyiapkan uji mindanya. Ya, di sini Cikgu ada sediakan lembaran pengurusan ini grafik. Ya. Baik, di situ ada penjodoh bilangan, ada 2 ruang. Ruang pertama ialah untuk ruang penjodoh bilangan dan ruang yang kedua ialah untuk contoh ayat. Jadi, berdasarkan kepada pembelajaran kamu melalui komputer tadi, ya, kamu tuliskan penjodoh bilangan yang ada, 1 penjodoh bilangan dan 1 contoh ayat sahaja. Ya. 1 penjodoh bilangan dan 1 contoh ayat. Oke, cikgu bagi begini contohnya. Katalah tadi di dalam pembelajaran melalui komputer itu ada disebutkan penjodoh bilangan ekor. Ya, ekor. Jadi contoh ayatnya, ayah membelah seekor kerbau. Ya, itu contoh ayatnya. Ya, jadi jangan lalai, pastikan tanda baca kamu betul, ejaan kamu betul, dan cara kamu menulis juga betul. Ya, pastikan ayat yang kamu hasilkan itu merupakan ayat yang menarik dan dramatis. Ya. Oke? Jangan lupa tuliskan nama. Sudah kumpulan 5? Berapa kumpulan 5? 7 sahaja. Oke, tidak apa. Ya, minggu depan kita akan coba ulang semula. Oke, ini lembaran kerja untuk kumpulan 5. Nah, sebelum-belumnya buat dengan pantas. Ya, cek ambil buku. Jangan lupa tuliskan nama.
bilangan yang kamu belajar melalui komputer tadi, kemudian buat ayat kamu sendiri. Ya, buat ayat kamu sendiri. Ingat penjara bilangan yang kamu belajar tadi, yang sudah kamu klik-klik melalui komputer, yang sudah kamu jawab, ya, kemudian mindanya itu, ya, imbas kembali, ingat dan kamu tuliskan penjara bilangan itu, kemudian bina ayat sendiri. Ya, tidak semestinya kamu mengingat ayat yang ada di dalam komputer tadi itu. Ya, bina ayat kamu sendiri. Bina ayat sendiri. Ini pantas. Cok kanan, nah, cok kanan pantas, tengok. Kanan ini pantas. Farhan pun pantas. Nah, tengok si Halimah. Nah, Halimah pun cantik tulisannya, kemas. Tulis dengan kemasan, Farhan bagus. Kemas tulisannya. Ingat. Ini yang perempuan ayu-ayu ini lagi cantik tulisannya. Itu pantas. Ada yang sudah siap kah? Ada yang sudah siap? Siapa sudah siap? Angkat tangan. Ada? Belum? Oh, ini sudah pantas nih. Ini yang terakhir sudah ditulis. Siap. Siap? Oke. Bagus. Silakan. Sudah siap?
Selesaikan ayat kamu. Ada lagi yang belum siap? Baik. Susah atau tidak? Oke. Baik. Apa perasaan kamu hari ini? Sama ada pembelajaran hari ini, adakah kamu berminat dengan pembelajaran ini? Kalau minat, sudah tentu kamu tahu apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Apa yang kita telah pelajari hari ini? Penjodoh bilangan. Baik. Coba bagi cikgu 3 contoh penjodoh bilangan yang kamu sudah belajar. Farhan. Titik, Titik digunakan untuk apa? air, dakwat, darah, dan lain-lain. Oke. Yang berbentuk cair. Oke. Asyura. Rawan. Apa fungsi rawan ini? Untuk benda-benda yang untuk benda-benda yang apa? Apa contoh benda yang menggunakan penjodoh rawan? Bukan. Oke. Nah, apa lagi Asyike? Gulung. Ya, gulung digunakan untuk benda-benda yang macam mana? Oke. Ada lagi? Benda dia? Sehelai, Oke, helai digunakan untuk sekertas dengan kertas dengan baju, apa-apa saja benda yang boleh dilipat. Oke. Dilipat ataupun benda-benda yang berbentuk ringan. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu berpuas hati dengan hasil yang kamu buat ini. Dalam masa yang singkat, kamu boleh membina ayat,
Cuma saja untuk pembelajaran yang seterusnya akan datang, coba perhatikan cara kamu menulis nama khas, ya, kata nama khas. Ya. Macam mana cara tulis Cikgu Rizal itu? I huruf besar, R huruf besar. I-nya huruf besar dan R-nya huruf besar. Ya. Itu yang Cikgu boleh nampak melalui ayat-ayat yang kamu buatlah. Ya. Baik, secara kesimpulannya, keseluruhannya, Cikgu puas hati dengan apa yang kamu buat ini. Ya. Cikgu akan periksa dan untuk perbincangan yang lebih mendalam tentang ayat-ayat yang kamu cipta ini, yang kamu bina ini, kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Ya, baik. Apa yang Cikgu harapkan ialah jangan berhenti untuk mencari maklumat tentang penjara bilangan di sini saja. Ya, menarik atau tidak penjara bilangan kalau dipelajari melalui komputer? Menarik kan? Jadi terdapat banyak perisian, ya, yang kamu boleh ambil daripada internet, ya. Kamu boleh tengok yang secara interaktif macam yang kita buat tadi itu, ya, seperti yang kita jalankan dalam selama 1 jam pembelajaran tadi. Ya, jadi untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut, kamu cari melalui internet. Ada komputer di rumah kan? Tiada. Mana-mana yang tiada itu? Baik, ada apa salah? Oke, kalau tiada, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.